Firman Allah, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan mendoa oleh manusia dengan kejahatan atas dirinya dan ahlinya, yakni dan keluarganya. Seperti mana doa minta kebajikan kerana gopohnya. Tuhan nak bagi tahu. Tuhan kata yang kata manusia ni kadang-kadang kerana dia gaplah ke, kerana dia apa, dia lompat sikit ke apa ke, dia pergi minta benda tak elok. Macam mana yang dia selalu duk minta benda elok, macam tu dia pergi minta benda tak elok. Contoh, dia satu mak, ada anak 5-6 orang. Apakah satu hari anak ni suruh bagi masalah apa kat dia? Yang selama-lama ni hari-hari lepas sembahyang duk minta doa dekat Allah, ya Allah bagilah anak-anak kami ni jadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang beriman, yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada mak bapak. Ni duk minta hari-hari ni duk minta. Sekali dia marah ke anak dia kata ke anak dia anak setan. Ni ayat ni kata ni, dia kata apa? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia ni kerana satu benda jadi dekat dia, dia pergi doa benda tak elok. Macam mana selalu dia doa benda elok, macam itulah dia sebut benda tak elok. Satu benda aja boleh menyebabkan dia pergi jadi doa tak elok. Manusia ni selalu jadi gopoh macam tu. Dalam ayat lain dalam surah Al-Anbiya ayat 37, Tuhan kata khuliqal insanu min ajal. Tuhan kata dicipta manusia ni memang dia jenis ajal, jenis kalut, jenis mudah lompat, gopoh, semua nak cepat. Manusia ni dia tak sabar, dia cepat marah, dia tidak matang. Tuhan sebut, Tuhan buat kita, dia tahu perangai kita. Tuhan bagi kat dia 45 tahun, 50 tahun sihat, sekali Tuhan bagi sakit, dia meratus ni macam dia tak pernah sihat. Manusia. Ini manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat kita tentang sikap manusia ni. Gopoh ni, Nabi tak suka orang gopoh. Tuan-tuan, Nabi buat haji sekali. Dalam seumur hidup, Nabi buat haji sekali aja. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas ni, waktu tu kami sampai di Arafah, dia kata. Ni, Nabi buat haji ni. Haji ni apa tuan-tuan? Haji ni 6 hari ya. Yang kursus sampai berapa minggu apa dengan duk pi berapa masjid. Satu masjid saja berapa minggu, berapa masjid yang duk pi mengaji. Pi sana pun melingkup juga haji dia. Pasal apa? Pasal kursus haji, duk bagi tahu cara buat haji. Dan dia digest, dia hadam tentang cara buat haji. Tapi dia terlupa satu benda. Kemuncak kepada haji ni ialah kesabaran. Hak tu dia tak hadam. Dia tak digest benda tu. Dia tak hadam. Dia tengah tidur, orang gerak, orang tanya dia. Orang tanya, kalau kita tak bermalam di Muzdalifah apa jadi? Dan boleh jawab. 5 tahun kursus haji. Tiap-tiap tahun 5 masjid dia pergi. Apa masalahnya? Gerak pukul 3 pagi. Bangkit. Ni nak tanya ni. Ada orang tanya ni. Apa dia? Ni Muzdalifah kalau kita tak bermalam ni macam mana? Apa hukum dia? Dan boleh jawab dengan dalil semua komplit. Bila sampai time dia pergi haji. Sampai di Muzdalifah maki berlori-lori. Dia maki habis semua. Dia kata apa macam ni, kata tabung haji pengurusan macam apa. Dia marah. Ni yang alim haji ni. Yang alim haji ni dia baru Muzdalifah tu tak ada apa, baru kerengga ketik sikit aja Muzdalifah tu. Dia sampai di Mina baru dia ada akal. Dia sampai di Mina, dia nak kena duduk 3 hari 3 malam di Mina tu. Dengan pancong dia ada berapa orang ni dia duduk timpa bi. Beratung sejam pun tak sampai turn dia lagi. Dengan orang tua-tua uzuk ni duduk potong queue masuk dulu ni. Dengan apa semua, masa tu dia kena histeria tu. Tapi alim bab haji. Tapi hancur haji dia. Pasal apa? Tidak ada kesabaran. Allah nak bagi haji mabrur bukan mudah. Nabi SAW pergi buat haji, Ibnu Abbas dapat naik sama dengan Nabi SAW. Dia kata bila sampai saja di bumi Arafah tu, fasami'an Nabi SAW wara'ahu zajran syadidan wa darban wa sautan lil ibil. Masa dia ada di Arafah ni, Nabi dengar bunyi di belakang tu, wara'ah. Bunyi di belakang tu, bunyi apa? Zajran syadidan. Bunyi riuh rendah, tak apa benda. Bunyi di belakang Nabi.
Wadharban, bunyi benda duk kena pukul, kelepang. Nabi duk dengar. Wasautan lil ibil, dan bunyi suara unta kena balun. Oh, unta raya kena balun. Oh, unta raya. Nabi lemah bila dengar macam tu. Suasana tu Nabi dengar. Ni duk bunyi di belakang tu, dengar rayuh rendah. Fa asyara bi sautihi ilaihim. Nabi beralih tengok dengan saut yang Nabi duk guna. Menatang nak bagi jalan, nak bagi apa tu duk pukul tu, tungkat pendek tu. Nabi beralih, Nabi tunjuk kat mereka di belakang. Buat isyarat dengan tangan ni. Wa qala, Nabi kata, ayyuhan nas alaikum bis sakinah. Nabi kata, tolong bertenang. Kita nak buat ibadat. Alaikum bis sakinah. Tenang. Ibadat ni, dia tak boleh huru-hara macam tu. Tak boleh. Itu bukan sifat ibadat. Kita main masjid, kita main lambat. Tu imam dah nak habis dah rakaat pertama, nak rokok. Allah dengar. Watini wa zaituni. Sampai alaihi sallah, Allah dia kata. Motor tu pun tak dan tungkat, pakai lepas balik gitu ya. Lari masuk ni, selipar sebelah duduk dalam masjid, sebelah duduk di luar. Nak main, nak ambil. Jangan macam tu. Takat mana dan, takat tu. Siapa suruh orang main lambat? Kan? Lepas tu nak buat bagi jadi huru-hara, nak buat havoc dalam masjid. Jangan. Tak mau macam ni semua. Nabi SAW naik unta ni, di masa di Arafah, duk dengar rayuh rendah di belakang ni. Nabi beralih, Nabi kata dekat mereka, ayyuhan nas alaikum bis sakinah. Nabi kata, tolong, tenang. Kita nak buat ibadat ni. Fa innal birra laysa bil idha'. Nabi kata, kebaikan tak akan mai dengan huru-hara macam ni. Bukan kebaikan yang akan kita dapat. Kalau duk main macam ni, punya huru-hara, rayuh rendah, ini bukan ibadat. Nabi kata, kita tidak akan dapat bir. Kita tidak akan dapat kebaikan kalau kita macam ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kebaikan yang kita cari, keburukan yang kita dapat. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cerita kata, tak boleh kalut. Ni ayat kita baca tadi. Tak boleh. Kalut ni tak boleh. Slow and steady. Bagi jadi elok. Hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar cerita tentang hari selesainya perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang apa tuan-tuan? Perang Islam lawan Yahudi. Bila habis perang Khaybar ni, sahabat-sahabat duk cek tengoklah siapa yang terkorban, siapa yang syahid. Sahabat ni bila tengok-tengok Allah, dia kata, fulan syahid. Dia kata, kawan kita ni nama sekian-sekian, syahid. Jumpa pula seorang lagi, Allahu Akbar, fulan syahid. Jumpa Allah, pakcik dia ni, pak ngah dia ni, pak lang dia ni, sepupu dia, yang ni jiran sebelah rumah dia, syahid, 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 doa abang. Nabi pun duk jalan sekali, duk tengok sahabat-sahabat yang syahid di dalam perang Khaybar. Hatta marru ala rajul, sampai dekat satu laki-laki ni, faqalu, sahabat kata, fulanun syahid. Sahabat-sahabat kata, ni pun kawan kita syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang ni, Nabi kata apa? Kalla, inni ra'aituhu finnar. Nabi kata, hak ni dah. Hak ni, aku dapat lihat dia di neraka. Walhal mati di dalam jihad, menentang Yahudi, jihad fi sabilillah. Hak tadi duk tunjuk kata syahid, Nabi okey, Nabi okey, Nabi okey. Mai hak seorang ni, bila sahabat kata fulanun syahid, dia ni syahid, Nabi kata kalla. Walakin inni ra'aituhu finnar. Nabi kata tapi aku nampak dia di neraka. Fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Nabi kata Allah bagi aku nampak dia ni di neraka. Bersama dengan dia ada kain burdah, ada kain selepang, kain selendang yang dia kebah sebelum dibahagikan. Dia bila jadi perang dengan orang kafir, barang yang dirampas daripada orang kafir ni dia panggil ghanimah. Barang tu himpun semua di satu tempat, baru buat pembahagian harta ghanimah. Dia ni gopoh. Dia tak sabar. Dia tengok kain selendang aja tuan-tuan. Bukan ada apa pun. Kain selendang aja. Dia teringin kain selendang tu. Dia takut saat lagi masa duk buat pembahagian tak dapat kat dia kain tu. Itu saja isu dia. Maka dia selinap. Tuan-tuan tahu selinap?
Dia selinap kain selendang tu, dia ambil dulu. Sebab dia duk kira, sagi bahagi-bahagi aku akan dapat juga bahagian aku. Cuma aku nak make sure yang ni aku dapat. Besarkah kesalahan ni, tuan-tuan? Kita kata apa sangat dengan selendang? Tapi Islam kata besar. Sebab itu bukan hak kamu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau yang dia kebas tu 100,000? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau hak dia kebas tu 1,000,000? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau hak dia kebas tu 1 bilion? Bukan ada kenang-mengenang siapa-siapa pun. Tapi nak abang kata, bukan hak kita yang kita pergi ambil tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mai dekat dia ni, sahabat kata, fulanun syahid. Nabi kata, kalla, inni ra'aituhu finnar. Dah, dia ni dah. Aku nampak dia dalam neraka. Fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Dia duduk dalam neraka bersama dengan dia kain selendang yang dia selinap daripada harta ghanimah yang belum dibahagikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus beralih dekat sahabat-sahabat ni. Nabi kata, ya bin Al-Khattab. Nabi kata, wahai Umar bin Al-Khattab, izhab fanadi fin nas. Nabi kata, Umar, hang bangkit pi habang dekat orang semua. Annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Pi habang kat semua orang. Hampa tak boleh masuk syurga kalau hampa tak beriman betul. Hampa tak akan boleh masuk dalam syurga. Yang hampa duk sebut syurga, ilahi lastulil firdaus ni. Hampa duk menyanyi, hampa duk terkenang-kenang, duk termimpi-mimpi nak masuk dalam firdaus, dalam syurga firdaus. Hampa tidak akan boleh masuk melainkan hampa beriman sungguh dengan Allah. Orang yang beriman sungguh, dia tak ada selera dengan benda haram. Ayat akan datang insya-Allah. Saya ingat bulan depan pun belum tentu boleh baca kalau macam ni biar lambat. Ayat yang cerita kena buat baik dekat mak pak ni. Tuan-tuan, hak bahagian pertama, part awal cerita kata wa qada rabbuka alla. Cerita kata Allah suruh kita buat baik, buat tak apa lagi. Dia mai ayat yang berikut tu yang kita takut, yang tuan-tuan kena perhati elok-elok. Tuhan kata apa? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Lepas pada Tuhan abang kata kita dengan mak pak kena buat baik, Tuhan kata apa? Tuhan kamu a'lam. Dia lebih tahu bima fi nufusikum. Apa yang ada dalam hati kecil hamba. Mata orang tengok kata, oh dia ni baguslah, bakti dia, khidmat dia kepada mak pak bagus. Tapi jauh dalam sudut hati dia, dia naik fedak belah mak dia. Dia naik fedak belah bapak dia. Betul. Masyarakat kampung, orang keliling tengok mak pak dia duduk dengan dia. Dia duduk jaga mak pak dia. Sakit demam dia urus pi klinik, pi apa-apa semua. Tapi ayat ni yang kita takut ni. Tuhan kata apa? Rabbukum a'lam. Tuhan lebih tahu bima fi nufusikum. Betul-betul dalam hati hang betul-betul kasih nak jaga pak hang, mak hang ke? Ataupun malu kat orang. Saat ni orang kata, apalah dia ni, mak pak ni tak boleh jaga. Kerana tu pergi jaga. Tuhan tahu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Baca yang ni, dia mesti sejuk kaki. Dia mesti sejuk kaki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak habaq kat kita apa dia? Syurga dia ni, mahal. Dia tak bagi sewenang-wenang kepada siapa-siapa saja. Kriteria ataupun ciri-ciri yang kena ada pada orang yang nak boleh masuk syurga ni, Allah dia cek tu sampai ke benda-benda macam tu. Dia cek. Hang memang layak masuk syurga. Pergi masuk syurga. Dan syurga bukan tempat untuk orang yang wayang-wayang di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kata Islam, dia nak kita genuine. Islam nak kita ni genuine. Kita ni asli. Kita ni original dengan Islam. Bukan kita nak make up dengan Islam, nak bagi orang nampak kata kita Islami. Tak mau. Bukan itu. Islam mau kita Islam zahir batin. Kita memang nak Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Nabi SAW kata dekat Sidina Umar, ya bin Al-Khattab, izhab fanadi fin nas annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Pergi habaq kat semua orang, syurga ni tak ada tempat melainkan orang-orang yang betul-betul beriman. Baru dia dapat tempat di dalam syurga.